Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Zara Azmi dalam Borak Usahawan Siswa Unimas. Baiklah, pada hari ini saya berada di Coffee Club, iaitu salah satu kafe yang berhadapan Lakeview Unimas dan beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat pada jam 10 hingga 6 petang. Baiklah, pada hari ini pula bersama saya merupakan seorang pengusaha ataupun usahawan berjaya yang juga merupakan seorang alumni Unimas dan berjaya dikenali dengan produk kurma. Tanpa membuang masa, ayuh kita berkenalan dengan usahawan jemputan kita pada hari ini. Baiklah, hai, Assalamualaikum Encik Hamdi. Boleh introduce sedikit hari ini kita buat apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Zara? Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan. So, nama saya Syed Muhammad Hamdi. You can call me Hamdi. So, saya merupakan founder kepada Ahmad Tamar Semen Berhad dan juga merupakan alumni yang konvonya pada tahun 2017. 2017 ni. Encik telah dijemput dalam Borak Usahawan Unimas sememangnya telah mencipta nama ataupun melebarkan perniagaan kurma itu sendiri. Boleh tak share sedikit latar belakang syarikat, bagaimana penubuhannya pada awal pertama mula? Okay, sure. Zig Ziglar used to say, you don't have to be perfect to start, but you need to start to be perfect. So, saya bermula ketika pada tahun 2015. 2015 ketika itu saya masuk Unimas batch 13-14. Background saya adalah electronic engineering lah. Electronic engineering. So, bila student engineering ni kita belajar 4 tahun. Kan 4 tahun kan. So, masuk 13-14 lah, batch 13-14. This is my first year. So, 14-15 pada tahun 2015 second year saya dah berjinak-jinak. Dalam college berdagang buah kurma. Itu satu titik permulaan Ahmad Tamar tu lah. Dalam college, dan saya stay dulu di college Cempaka. Cempaka. Okey, jadi pada ketika itu ada tak kawan-kawan ataupun memang bergerak solo sendiri atau macam mana keadaan ketika itu? Nak kata bergerak solo tu tidaklah sebenarnya, tapi saya antara pencetus lah. Pencetus. Because pada tahun 2015 dulu saya before that pun saya bukan pelajar yang sangat aktif dalam aktiviti universiti. Macam orang kata tak pernah kena kick daripada college lah kan. So merit tu power lah kan. Ya, betul. Merit tu power. Alhamdulillah. Jadi pada tahun pertama 2014 saya pernah menjadi pengarah program di fakulti. Itu program Engineering Week. So ketika itu saya pengarah program. Antara kejayaan yang saya pernah bawa lah ketika itu, saya berjaya membawa YB Datuk Naruddin sendiri atas that program. So itu tahun yang pertama lah. Tu tahun kedua saya berjaya juga berjinak-jinak dalam satu program yang besar daripada fakulti kepada universiti. Daripada fakulti kepada universiti. Ketika itu ada satu program besar nama dia Innovation, Career and Education. Sekarang ni dia ada nama baru lah. So nama dia, if I'm not mistaken, is something like UEC. No, is UEC. The one is Trace. Trace. Trace, ya. Trace lah. Sekarang ni Trace, right? Betul. Previous is ICE. Faham. So nak masuk ICE tu dia punya orang kata syarat-syarat nak masuk tu agak sukar lah. So alhamdulillah dapat masuk. Ketika itu dapat network yang luar biasa. Betul. Network yang luar biasa, kawan-kawan yang fikir kepada masa depan. Betul. Bila fikir masa depan, so dalam masa yang sama we work as a team, and then saya berfikir kenapa these skills yang bagus dalam universiti tidak digunakan kan sebaik mungkin dalam bidang keusahawanan. Dalam masa yang sama juga before the program saya banyak menghadiri kursus-kursus yang telah dianjurkan sendiri oleh UEC. So itu sedikit sebanyak lah pada tahun 2015. Kalau kita lihat dekat situ dah macam terbentuknya permulaan di mana Ahmad Tamar ni terjadi seperti sekarang. Baiklah,
itu merupakan salah satu perjalanan permulaan. Betul. Bagaimana pula cabaran awal-awal penubuhan Ahmad Tamar ni? Yes. Adakah memang agak sukar ataupun bagaimana? Permulaan pertama, level sukar dia sangat nipis lah. Okey. Sangat nipis. Dia just a dream, you know. Just a dream yang mana semua orang boleh buat. Betul? For me lah, kalau sebenarnya semua orang boleh jadi usahawan. Betul. It's easy untuk bina perniagaan. Betul. Tapi challenge dia akan berlaku bila kita nak sustain. Betul. Tapi itu nanti saya share lagi lah. Yes, okay. Permulaan tu dia punya cabaran sangat tipis. Just buat orang kawan apa jenis bisnes kan yang kita nak buat. Saya fikir. One of my guru lah pernah berkata, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia lain. Betul. So ini hadis riwayat Ahmad lah. Jadi bila dia disebut situ, saya fikir, so what type of business yang saya perlu buat yang boleh bagi manfaat kepada ramai orang lain. Betul. So saya berminat dalam bahagian F&B, food and beverages. So bila talk about food, apakah makanan food yang memang terbaik nilai dia dalam pelbagai makanan. So saya dah memilih lah ketika itu. Dan cabaran-cabaran dia ketika itu mungkin modal. Betul. Modal, lepas tu dari segi kita nak set up company, pengalaman tak banyak lah ketika itu. Oh, maksudnya betul lah. Semua orang boleh bermimpi, semua orang boleh mungkin memulakan perniagaan, tapi tidak semua boleh sustain. Yes. Okey. Nama Ahmad Tamar itu sendiri bagaimana? Sebab saya mendapat banyak soalan. Ahmad Tamar ni nama founder dia ke? Saya sendiri pun tak tahu juga ni. Ahmad Tamar tu dari mana tercetusnya? Menarik soalan ni. Yang rahsia sini, cerita sini habis ni. Kurang. Okay. So sebenarnya nama tu pada asalnya saya first of all bukan nama saya lah. Okay. Nama saya Muhammad Hamdi lah. Muhammad Hamdi. So saya nak letak asal dia, saya nak letak nama baginda Rasulullah SAW. So iaitu nama Muhammad lah. Muhammad. So saya letak Muhammad Kurma. Saya kata yang Muhammad Kurma. So fikir Muhammad ni kalau because Muhammad adalah our prophet baginda Rasulullah SAW. So anything happen to our prophet kan, ianya macam we don't want to tarnish the name because responsibility ni sangat tinggi. Ya, betul. Kan? So bila tinggi ialah kita ni manusia tidak lari daripada kesilapan. Betul. That is orang kata formula biasa dalam kerjaya. Jadi bila kita tahu benda macam itu, kita nak avoid kan, we manage the risk but I love the name. We love the name Muhammad itu maksudnya terpuji. So bila buka kan buku, kita survey rupanya ada nama yang sama maksud. Muhammad sama dengan Ahmad. Dan Muhammad maksud terpuji, Ahmad maksud terpuji. Betul. Kurma dikonvertkan bahasa yang special sikit, Tamar. So bila digabungkan, Ahmad Tamar, kurma yang terpuji. Ahmad Tamar. Okey, baiklah, kepada yang baru saja melihat kami hari ini, saya ingin memperkenalkan sekali lagi, sebelah saya ini merupakan pengusaha kurma yang kita gelar Ahmad Tamar. Okey, so kita kembalilah kepada soalan. Banyak soalan sebenarnya, tapi kita terpaksa bagi kurang-kuranglah sikit kan. Tapi soalan saya yang seterusnya lah, sepanjang perjalanan mungkin saya boleh katakan sebelum semasa bergelar pelajar Unimas, ada tak pihak-pihak yang memberi guide, especially pusat keseluruhan Unimas tu sendiri dalam memberi sedikit sebanyak guidance untuk bagaimana untuk menjalankan perniagaan dan macam-macam lagi? Boleh, ni cerita yang sangat menarik dan saya jarang berkongsi lah cerita ni. Pada tahun 2014 ketika itu saya di ruang lega Fakulti Kejuruteraan. Dekat depan office lah. Ada seorang kakak ni, nama dia Zurayah Fauzi. Ataupun kita panggil dia Kak Yahya. Dia adalah macam orang yang famous dalam bahagian MAP,
LO dan sebagainya lah. Dan disebabkan itu Kak Izzuan Fauzi borak pasal pengalaman berniaga. So saya ceritalah ketika sebelum saya masuk universiti, saya di Matrikulasi Tangkak Johor, saya dah berjaya buat sales RM30,000 dalam masa 15 hari. 15 hari. So hanya berdagang, berjual t-shirt printing sahaja. Pengalaman di situlah. Impressive. Bayangkan kita macam saya student matrikulasi setahun. Dia ada 2 semester je. You kena perform. Dia bukan macam student asasi. If you're not success enough kan, you stay in the university. Betul. You know? But matrikulasi, if you're not success enough, you can't enter any university. Betul. That's the wonderful and challenge yang tinggi. Yeah. So masa semester 1 perform. Semester tu alhamdulillah perform juga. Plus saya ada skills keusahawanan. Usahawanan tu sendiri. Dan bestnya bila saya cerita kat situ pada tahun 2014 dekat office, Kak Yaya lah. Kak Yaya kata, "Wow, menarik ni. Hamdi kan." Dia kata, "Jom join satu macam satu program under UEC." Ketika itu nama lain lah kan. Dia ada satu lagi program under UEC itu nama Khusus Keusahawanan Siswa. Khusus keusahawanan siswa. Tak tahulah sekarang ada lagi ke tak. Kan? Mungkin nama pun dah bertukar macam trend tadi kan. Mungkin lah sebab dia panggil KKS lah, Khusus Keusahawanan Siswa. Dia punya program tu selama 6 hari tau. Dan bayar dalam I think 6 hari tu duduk kat hotel under UEC lah. Duduk kat hotel, makan minum ditaja, lepas tu ada ilmu diberikan, dia ajar BMC, a lot of business yang what? Kan? Kenapa aku tak tahu benda ni lebih awal? Kan? So dan yuran tu hanya RM80. Sangat cheap. Yes. Dan saya terpaksa ketika itu pengorbanan saya adalah saya tak balik cuti semester. So saya ambil bertekad, I think I need to invest myself in terms of time and also knowledge. Betul. So dengan RM80 investment di, if I not mistaken, RM80 ke RM60 lah, tak sampai 100 under UEC. So UEC bagi selama seminggu. Ambil kau, belajar kau. So kat situ lah. Oh, UEC. Okey, untuk pengetahuan semua, kepada siapa yang tidak tahu, UEC merupakan Unimas Entrepreneurship Center ataupun kita panggil Pusat Keusahawanan, di mana kepada pelajar-pelajar yang mungkin berminat ataupun mempunyai passion dalam bidang perniagaan tetapi tidak tahu hala tuju nak ke mana, macam mana nak buat, boleh terus rujuk ke UEC di tingkat 3 Bangunan Hal Ehwal Pelajar, HEPA. Okey, baiklah, tadi kita bicarakan tentang bagaimana UEC itu sendiri ada sedikit sebanyak membantu perjalanan bagaimana terbinanya Ahmad Tamar ni. Tapi masih ada soalan dan persoalan di minda saya ni, bagaimana dari segi modal dan juga bagaimana pula tercetusnya nak berniaga ketika study, masih belajar masih belajar dah buat bisnes. Boleh ceritakan dan kongsikan sedikit kenapa? Korek rahsia ni. Kita kena korek rahsia usahawan berjaya macam Cik Amdi ni. Okay? Allah, okay. Kita bagi kita punya penonton semua tahu rahsia kejayaan. Okay. Saya pun sukalah berkongsi kan. Yelah, mana tahu orang yang sedang melihat ni, mendengar ini pun dia ada satu commonality yang sama dengan kita kan. So actually tak semua orang dikurniakan lahir daripada keluarga ekonomi yang stabil, yang baik, mantap kan. Tak semua begitu. Tapi kita tak boleh salahkan apa yang telah termaktub kan. Jadi the reason is actually kita sendiri yang perlu keluar kan daripada kepompong kesusahan ekonomi kan, kepompong kebengluan tanpa ilmu kan, jahilnya satu kawasan itu. Kita sendiri kena keluar. For me, saya memang design lah kehidupan apa yang saya nak kan. Sejak awal lagi
Masa belajar lagi, saya terkesan dengan kata-kata NC sebenarnya di satu Dewan Dita Putra kan. Dia kata di universiti lah tempat di mana you make a lot of mistake. Dia kata please do a lot of mistake. Dia kata inilah masanya you pulun kau you buat salah because bila dalam dunia yang nyata kan, you dah macam dah dapat kerjaya sendiri, you tak tahu kawan-kawan yang bertopengkan syaitan. Betul. So itu benda-benda yang macam you need to know people, you need to know others people early. Jadi permulaan Ahmad Tama, saya syukur saya buat bisnes awal di mana ialah faktor pada asalnya memang faktor ekonomi lah bisnes. Sebab saya bukannya usahawan, saya bukannya pelajar di universiti yang ada PTPTN. Saya tak ada PTPTN. Saya pergi sini pun kan, pergi ke Sarawak memang tak ditaja oleh PTPTN lah kan. Dan memang saya sendiri yang tolak PTPTN tu. For me, I love to earn something kan, yang kata bukan pinjaman. Untuk start lah, permulaan lah. Tapi kalau untuk grow, untuk expand, you dah ada opportunity yang besar. Itu satu cerita yang berbeza kan. Jadi bila permulaan tu, saya kata dengan arwah Umi saya kata Umi, Hamdi tak nak ada pinjaman daripada BTPTN kan. So dia kata kita bukan keluarga yang senang kata. Macam mana kan? Tak apalah. So I cakap dengan Umi, and then Umi kata tak apa, Umi doakan saja. Umi doakan sebab mujarabnya kan, mustajabnya doa ibu tu luar biasa. Masya-Allah. Dan I do believe every achievement yang I dapat kan, dari semasa ke semasa adalah hasil daripada doa yang dikabulkan. Betul. Berkat. Betul. Sebab dia dah doa siap-siap awal sebelum dia pergi. Jadi bila I belajar universiti, alhamdulillah I dapat beasiswa Osaka Oil and Gas Japan. Wow. Di fakulti Japan? Yes. Dia fakulti FK lah. Memang peruntukan hanya di FK saja ketika zaman I lah. Dan satu batch tu 2 orang saja dapat. Which is salah satunya Encik Hamdi. So belajar tu kena perform lah. Betul. Oh, bukan sahaja berniaga, perform, belajar pun perform belajar juga. kena perform. So itu challenge lah. Tapi alhamdulillah bila saya tengok jabatan ni kan, saya masih ingat masa tu last saya dapat jabatan cinta orang panggil. Betul lah. Masih lagi nama yang sama Masih sama. Jabatan cinta ni kan, saya ingat lagi masa tu saya daripada FK, saya nak balik ke College Cepaka. Masa tu tahun pertama, saya nampak itulah hari yang terakhir untuk summit borang Osaka Oil and Gas Japan. Ketika itu saya ada 5 orang kawan. 5 orang kawan termasuk saya lah untuk isi borang beasiswa tu. Jadi semua tak ada gambar. Nak kena submit sebelum pukul 5. Kita orang tahu borang tu 4:45. Sangat tipis. Tipis. So ada yang kawan kata tak apalah, tak payahlah kan. Ada yang tak payah. Tapi saya tak nak mengalah, ini peluang. Betul. Saya kata kau bagi kunci-kunci bilik korang kan. Kau bagi aku pergi berlari ambil semua gambar-gambar korang dan aku kata balik. Saya berlari. Memang berlari guys. Satu pengorbanan yang besar Dan alhamdulillah nama saya naik. So di interview. Di interview dan once interview dia tengok kelulusan apa semua, kita bercakap apa semua, how confident we are kan. Confidence sangat penting lah. Betul. So alhamdulillah Ahmad Tama, founder Ahmad Tama lah. Kawan Tama lagi. Okay. So ketika itu saya pun peroleh beasiswa. Tapi taklah cukup. Untuk tu saya fikir lagi what's next. Dan saya bermula dengan tim yang kecil, Ahmad Tama tu sendiri, tim yang kecil. Kita mula dengan 4 orang. 4 orang. Oh ni rahsia, display rahsia lah ni, 4 orang. Okay. Officially 4 orang. Okay. Tapi sebenarnya yang support dari belakang tu ramai. Because saya bersyukur di mana saya mudah mendapat kawan yang ramai. Saya mudah dan kawan-kawan tu kawan-kawan yang memang orang kata, sebab saya sentiasa berdoa bahawa ya Allah ya Tuhanku, kau letakkanlah aku dengan golongan orang yang beriman. Betul. Kan? Beriman, bertakwa. So I do believe semua yang sekeliling saya adalah orang beriman dan bertakwa. So saya dapat betul. So 4 orang ni kita buat bersama-sama. Alhamdulillah
dua orang dah ada kerjaya lain. Okey, So, dua orang. Lagi dua? Lagi dua? Lagi dua tu alhamdulillah sampai sekarang Ahmad Tamar dah lebih 5 tahun kita masih lagi dan kita kembang-kembang dengan tim lagi. Dan dua orang tu I tak cakap mereka salah, tidak. Bagi I adalah setiap orang ada kerjaya masing-masing. Betul. Setiap orang ada kerjaya masing-masing. So we need to respect them. Have a good relation. That's more important Betul. than everything. Sebab masing-masing pun kadang ada kerjaya dan laluan kerjaya yang ditakdirkan rezeki masing-masing kan. One by day boleh collaborate. Mungkin saya lepas ni jadi Ahmad Tamar macam tu. Contoh. Media Ahmad Tamar. Okey, kan mungkin boleh. Okey, so yang ni pula soalan yang saya rasa wajib untuk saya tanya. Okey. Dengan pencapaian Ahmad Tamar sekarang, what is your next plan? Mesti ada next plan ataupun mungkin ada yang mungkin penonton belum tahu ke ataupun sedang dalam rancangan nak dikembangkan ke sana ke sini. Mungkin ada. Ada Ahmad Tamar, kita bakal bergabung dengan The Rock kan. Oh, The Rock. Okay, sebenarnya kita perancangan ke depan. Actually sekarang ni dah bulan November kan. Betul. Nak share lah. Kebanyakan company-company kan bulan 10 dan bulan 11 mereka sedang membuat strategic planning. Strategic planning. Macam Okay. dekat office, my team tengah buat strategic planning lah. Dia tengah run lah. That's the reason I datang kat sini. Mewakili, tak boleh siapa nak teman apa semua. Because I do believe kena fokus, korang kena fokus. Strategic planning sangat penting. So antara planning dan usaha next Ahmad Tamar, alhamdulillah Ahmad Tamar kini kita dah ada. Because kalau orang tanya Ahmad Tamar ni siapa, kami akan jawab, we are date specialist innovator. Ahmad Tamar, we are date specialist innovator. So maksudnya Ahmad Tamar dah another level. Betul. So kita masih konsisten fokus berdagang buah kurma. Betul. Because kalau kita fokus ni lain macam kita dapat. Betul. Kita dapat tahu satu demi satu. So one we are innovator. Kita Ahmad Tamar sebab kita alhamdulillah kita ada kilang sendiri. Kita juga merupakan pembekal produk yang berasaskan kurma kepada company-company yang lain. Luar biasa. Contoh. Kalau you nak buat coklat kurma under brand you sendiri, kita boleh hasilkan. Kalau you nak buat sirap kurma, kita boleh hasilkan. Kalau you nak buat energy bar, kan, tenaga dan kecantikan, kita boleh hasilkan under brand you. Jus kurma, kita boleh hasilkan. InsyaAllah. Tapi kita taklah terus banyak kan. Betul. So maksudnya kita step by step lah. Because we need to know our capacity and capability. Faham. Maksudnya Ahmad Tamar ni tidak akan berhenti setakat di sini. Tidak. Banyak lagi perkembangan ataupun perjalanan untuk Ahmad Tamar tu berkembang ya. InsyaAllah, doakan. InsyaAllah. So boleh secara briefly share kepada penonton kita semua jenis-jenis kurma yang mungkin tak tahu kepada yang baru saja melihat kami kami sekarang saya bersama seorang usahawan berjaya kurma yang kita kenali sebagai Ahmad Tamar. Dan sekarang kita nak tahu berapa jenis kurma, produk kurma tu sendiri yang Ahmad Tamar sediakan. Okey, Ahmad Tamar, kami pada asalnya kita import kurma memang macam-macam jenis lah. Banyak. Even sebenarnya kalau dalam pengalaman hidup saya sendiri, saya dah berdagang buah kurma ni sejak umur saya 5 tahun. 5 tahun? Masa tu saya merangkak-rangkak cari mak lagi, okey. So 5 tahun. So ketika saya umur 5 tahun, saya berjual di Lakin Johor Bahru. Saya jual di satu kedai jamu pakcik saya nama dia Syed Hassan. So dia berjual kurma. So saya tahu a lot of kurma, macam-macam jenis. Kecil-kecil comel kan. Kecil-kecil kurma laku keras lah. Ni coba ni nak beli sekilo. Salah satu daya tarikan untuk kurma ketika itu. USP lah. Yang kata. Itu selling point dia. Okay. So ketika itu. So alhamdulillah bila masuk dalam industri kurma sendiri, orang kata macam-macam jenis kurma nak bawa. Tapi bila kita sedar, bila banyak jenis, banyak juga risk, banyak juga orang kata yang tak terjual. Betul. So kita tengok based on data. We work based on data lah. Yang mana demand tinggi, kita fokus. So alhamdulillah Ahmad Tamar daripada pelbagai jenis kurma, kali ni kita ada kurma yang kita fokus adalah kurma Ajwa. Kurma Kurma daripada Madinah lah kan. Madinah. Kurma Ajwa kita top notch punya.
Lepas tu kita ada kurma Maryami. Maryami. Ya, Maryami. Dan kurma Maryami ni kita ada dua jenis, iaitu yang berbiji dan tak ada biji. Tak ada biji. Oh. Seedless. Boleh telan terus. Boleh telan terus, tapi jangan telan. Jangan telan. Kena kunyah gigit. 44 kali. Okey. Barulah Ikut sunnah. So yang tak ada biji ni sangat power, di mana kalau orang tengah driving kan, kalau dia makan kurma ke apa, kalau ada biji tu, dia akan letak kat tepi pintu tau. Betul. Macam tahu je. Selalu buat. Dekat mana kan. So nanti akan nak lap lah apa. Tapi kalau tak lap akan ada lepeh masa waktu tu. Betul. Ada lipas yang kecil-kecil macam. So kita benda tu kita tahu, so tak ada biji, makan settle. Even dah macam popcorn orang makan. Dan kalau orang pergi travel ke mana-mana ke, nak bagi dengan senior citizen yang dah tak ada gigi dah kurang kekuatan. Kan. So kita bagi, ataupun dengan kanak-kanak pun dia dah kita sebagai orang tua kan. Tak risaulah. Saya tak tua lah. Kita parents. Mereka sebagai orang tua kan. Mereka sebagai orang tua, mereka risau nak bagi kanak-kanak. So dengan adanya Ahmad Tamar, dia satu solusi. Yang kurma tak ada biji. Dan kita ada kurma rotab, kurma zati. Lepas tu kita ada kurma yang best, kita ada kurma besar sejuk. Kurma segar, kurma fresh. Segar. Dia size dia memang besar macam inilah, besar. Lepas tu kita ada kurma, so 4 kurma ni lah yang kita fokus. Dan 4 kurma. Maksudnya dengan 4 ni pun Ahmad Tamar sekarang ni kat mana-mana pun kita boleh tengok Ahmad Tamar. Dekat tepi kedai pun saya tengok Ahmad Tamar. Yalah. Okey, baiklah, kita hampir ke penghujung segmen kita, tapi sebelum tu saya nak minta sedikit daripada Encik Hamdi, apakah nasihat ataupun harapan buat adik-adik kita dekat Unimas sebagai alumni yang berjaya mengembangkan bisnes tu sendiri. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Bagi saya, nasihat, nak kata nasihat tu tidaklah satu perkongsian sajalah kepada adik-adik di universiti yang masih belajar. Mungkin ada abang-abang juga yang masih belajar kan. So for me, just appreciate. First adalah appreciate apa yang kita ada. Masa platform. The most important adalah platform yang kita ada. Kan, gunakan sebaik mungkin. Just keluar dan kau fikir something yang kau nak buat, kau buat je. Kau jangan takut-takut. Kau buat cakap orang. Yang paling penting, mulut kena keluarkan suara tu. Apa yang dihajati, keluarkan dulu. So orang akan sekeliling akan oh ni kau buat kat sini, kau buat kat sini, kau buat kat sini. Dia akan share. Even dekat fakulti kita, dekat mana-mana kita punya department dalam universiti, terlalu banyak kelebihan. Betul. Cuma kita kena keluarkan mulut, kena bercakap dengan orang, barulah orang tu tahu apa hajat kita yang boleh dibantu, dikongsikan bersama. So for me, trust your gut lah. Betul. Oleh itu, kepada adik-adik Unimas sekalian ataupun semualah yang menonton kita, bukan sahaja Unimas, bukan mudah ya untuk mencapai satu kejayaan. Kita kena go through all the process first, dan yang penting kita kena percaya diri kita, kena percaya dengar nasihat, percaya diri kita. Oleh itu saya nak berterima kasih kepada Encik Abdi sangat-sangat kerana sudi bersama kami dekat di Borak Usahawan Siswa. Baiklah, lepas ni boleh follow social media Ahmad Tamar untuk dapatkan produk-produk kurma daripada Ahmad Tamar itu sendiri, ataupun follow rapat-rapat social media founder Ahmad Tamar itu sendiri. Syed Hamdi. Syed Hamdi. So jangan lupa juga untuk terus bersama kami dalam Borak Usahawan Siswa untuk dapatkan pelbagai lagi pengalaman ataupun inspirasi daripada alumni Unimas itu sendiri. Baiklah, sebelum kita akhirkan kita punya segmen hari ini, 1, 2, 3. Kurma Ahmad Tamar. Kurma Ahmad Tamar.